Tajuk peristiwa kerana seorang dayang disediakan oleh Siti Nur Asma binti Muhammad Yusuf. Berikut merupakan sinopsis bagi cerita peristiwa kerana seorang dayang. Pada suatu hari, Sultan Malikul Mansur yang memerintah negeri Samudera berkata kepada Sidi Yaumiddin, "Beta ingin mengetahui bagaimana keadaan Kekanda sekarang." Sidi Asma Yaumiddin pun berkata, "Tuanku, janganlah risau mengenai keadaan paduka Kekanda kerana belum dapat dipastikan kebenarannya." Sultan Malikul Mansur tetap berusaha menguatkan dirinya untuk berangkat mengelilingi negeri Pasai. Baginda kemudian masuk ke dalam istana Sultan Malikul Tahir dan telah jatuh hati kepada salah seorang dayang paduka Kekanda yang merupakan milik kekandanya. Lalu baginda membawa pulang dayang tersebut ke Samudera. Sultan Malikul Tahir pun telah menyimpan dendam kepada adinda baginda sehingga tidak membebaskannya. Baginda menitahkan Sultan Malikul Mansur agar memohon pertimbangan atau menyampaikan apa sahaja keputusannya. Lalu Sultan Malikul Mansur pun keluar dari negeri Samudera ke hilir menuju ke Kuala, dan Sultan Malikul Tahir berangkat dari Sungai Katari berjalan menuju ke istana baginda. Bermulalah kisah Sultan Malikul Tahir yang mempunyai seorang anak yang bernama Sultan Ahmad. Ketika baginda ditangkap, anak kandanya itu masih kecil. Apabila baginda kembali dari negeri Syahrun Nui, anak andanya itu sudah dewasa. Sementara itu, Sidi Ali Giyatuddin pula sibuk mengenai urusannya sendiri. Sultan Malikul Tahir pun menitahkan untuk menghiasi balairung. Lalu baginda memulakan persiapan berjaga-jaga. Sultan Malikul Mansur pun dijemput oleh baginda bersama Sidi Asma Yaumiddin juga diminta untuk masuk, manakala semua hulu balang dari Samudera dibiarkan menunggu di luar. Setelah masuk, Sultan Malikul Mansur dan Sidi Asma Yaumiddin diperintahkan oleh baginda untuk ditangkap. Sultan Malikul Mansur kemudian diarahkan supaya dibawa ke Manjung oleh seorang hulu balang. Sultan Malikul Tahir bertitah kepada Sidi Asma Yaumiddin, "Engkau tinggal di sini, jangan ikut mereka pergi bersama tuanmu. Jika engkau tetap pergi, aku akan perintahkan mereka agar lehermu dipenggal." Lalu Sidi Asma Yaumiddin pun berkata, "Lebih baik kepala hamba bercerai dengan badan daripada hamba berpisah dengan tuan hamba." Oleh itu, Sultan Malikul Tahir pun menitahkan agar kepala Sidi Asma Yaumiddin dihukum bunuh, iaitu kepalanya dibuang ke laut. 3 tahun kemudian, Sultan Malikul Tahir pun menyedari kesilapannya terhadap saudaranya. Baginda berkata, "Betapa bodohnya diriku, kerana seorang perempuan aku turunkan saudaraku dari takhta kerajaannya dan menterinya pula aku bunuh." Baginda menyesali perbuatannya. Lalu baginda menitahkan ulu balang dengan beberapa buah perahu untuk pergi menjemput adinda baginda dari Manjung. Sultan Malikul Mansur pun memberi salam dan berkata, "Hai bapakku, tinggallah bapakku di sini kerana hamba hendak pergi dijemput oleh abang hamba." Maka terdengarlah suara Sidi Asma Yaumiddin dari alam kubur dan berkata, "Kemana pula baginda hendak pergi?"
Kemudian baginda mengambil air sembayang dan mendirikan solat 2 rakaat. Setelah berbaring di sisi kubur Sidi Asma Yaumidin, tidak lama kemudian baginda pun meninggal dunia di situ. Sultan Malikul Tahir pun gering. Baginda berwasiat kepada Sultan Ahmad dan berkata, "Wahai anakku, cahaya mataku dan buah hatiku, janganlah engkau mengabaikan pandangan dan nasihat daripada hamba-hambamu yang sudah tua dalam apa juga urusan, dan jangan sesekali kamu mengambil hak manusia tanpa keadilan atau kebenaran."